Berpindah pula kepada Cyberpunk 2077. Again 16GB kali 2 batang memang win gila. Dia dapat lebih kurang 100 frames per second lebih. Kemudian worst performer masih lagi 8GB. Cumanya kalau korang tengok tengah-tengah, which is 8GB kali 2 batang, beza dia dengan 16GB satu batang walaupun capacity dia sama, tapi ada perbezaan I would say 10 FPS juga nak dibandingkan dengan dua-dua capacity ini. So I would say 8GB kali 2 batang masih lagi menang untuk test kali ini in terms of money dan juga performance. Hello, selamat datang ke Cikgu Luan. Siapa dia? Saya Rotan. Hari ni kita nak buat sedikit testing untuk RAM configuration. Dan kita nak tengok tiga kategori ini daripada segi capacity, daripada segi setting dia which is single channel ataupun dual channel, dan yang ketiga overall performance dia macam mana. Dan kita nak tahu juga configuration mana yang orang kata apa value for money untuk anda miliki lah, untuk sama ada korang nak main game ataupun video editing. Bila kita sembang pasal RAM, mungkin ramai lah yang akan kata, oh Cikgu Luan, RAM tu fungsi dia apa Of course, maksud dia korang boleh Google saja. Kita tahulah random access memory lah. Ada yang speed dia 2133, ada yang speed 2600, ada yang speed 3200 MHz. Kemudian ada timing lah, dia punya orang kata apa, chest latency bla bla bla. So it's kind of like technical. Dan sebab itu juga saya hanya fokuskan kepada tiga benda, which is capacity, single dual channel dan juga performance. Dan korang boleh tengok sendiri daripada segi gaming okey ke tak, daripada segi video editing okey ataupun tak, daripada segi performance dia. Alright. So sebelum tu saya menggunakan spek AMD Ryzen 5600H 6 core 12 thread, Nvidia 3060 6GB 115 punya watt. Kemudian semua RAM saya adalah sodium DDR4 dan juga kelajuan 3200 MHz. Oh, first things first, saya nak terangkan sedikit berkenaan dengan single dan juga dual channel. Alright. Dan saya bagi tahu siap-siap, lagi baik korang dapatkan dual channel setup. Okay, dual channel setup ni macam mana? Korang kena dapatkan the same exact model yang sama, which is, let's say lah, saya punya model Kingston. Satu lagi RAM saya nak tambah, which is Kingston. Dan dua-dua ni kira sama speed, sama capacity. Kalau 16GB campur dengan 16GB Kingston, dua-dua Kingston. Kalau 8GB campur dengan 8GB, which is Fury Impact saya. So, kena daripada brand yang sama baru boleh enable dual channel ini. Dan macam mana kita nak check dia enable ke tak, dia quite technical sikit. Tapi korang boleh download contoh software macam CPU-Z dan pergi kat bahagian RAM information, dan korang boleh nampak sama ada dia tulis kat situ single ataupun dual. Dapatkan dual channel dan insyaAllah akan ada boost performance lebih kurang 5 hingga 10% daripada korang guna. Misal kata 16GB satu batang nak lawan dengan 8GB kali 2 batang, which is dia dual channel. Yang 16GB ni adalah single channel. Dual channel ni biasanya performance akan lagi mantap. So mari kita pergi kepada testing untuk gaming terlebih dahulu. So kita jump straight terus kepada kita punya testing untuk gaming kita. Kalau korang tengok dia ada multiple setup, 8GB, 16GB, 8GB kali 2 dan juga 8GB plus 16GB dan juga 16GB kali 2 batang. Now kalau korang tengok 16GB kali 2 batang in terms of performance, kalau korang tengok D3D12 tu, korang dapati 80 frames per second, 90 frames per second nak dibandingkan dengan 8GB, which is hampir like extra 30 frame lebih daripada yang higher setup punya. Tapi I would say sweet spot will always goes to 8GB kali 2 batang. Kalau korang tengok dia punya beza antara 16GB kali 2 batang nak dibandingkan dengan 8GB kali 2 batang tak jauh mana, plus harga RAM kita pun akan jadi murah lah sebab dia 16GB sahaja. Kemudian benchmark ni kalau korang tengok yang paling tinggi of course 16GB kali 2 unit dan juga 8GB plus 16GB, which is perbezaan 2 frame saja, which is tak banyak. Tapi kalau kita tengok kan kategori 16GB, which is perbezaan hanyalah orang kata apa RAM configuration saja. Satu ada satu batang, satu lagi ada 2 batang 8GB. Korang dapati memang boost dia memang banyak gila kalau korang dapatkan 2 batang macam ni, which is dia akan enablekan dual channel, which is yang paling mantap lah. Dan worst performer jatuh kepada 8GB, which is kalau boleh elakkan 8GB ni sama ada untuk gaming ataupun editing. Dan yang best of both world, which is value for money tapi at the same time powerful, which is 8GB RAM campur 2 unit lah, ataupun dia total jadi 16GB. Again dia akan enable dual channel, so performance lagi mantap. At the same time tak lari jauh dengan kategori 32GB RAM. Berpindah pula kepada Cyberpunk 2077. Again 16GB kali 2 batang memang win gila. Dia dapat lebih kurang 100 frames per second lebih. Kemudian worst performer masih lagi 8GB. Cumanya kalau korang tengok tengah-tengah, which is 8GB kali 2 batang, beza dia dengan 16GB satu batang walaupun capacity dia sama, tapi ada perbezaan I would say 10 FPS juga nak dibandingkan dengan dua-dua capacity ini. So I would say 8GB kali 2 batang masih lagi menang untuk test kali ini in terms of money dan juga performance.
Dan korang boleh tengok lah, memang jelas gila daripada segi graf kita ni, memang kategori 32GB yang paling win. Cumanya kita bila kita pindah kepada kategori 16GB, sama juga 8GB kali 2 batang, always orang kata apa, value for money, which is dapat 96 frames per second dibandingkan dengan 16GB kali 2 unit, which is 104 fps. So lebih kurang 10 fps kurang lah. Tapi the worst performer 8GB. Again, saya syorkan kalau macam korang nak main game dan dapatkan performance yang smooth, tidak ada apa-apa unsur bottlenecking, jangan ambil 8GB. So again, saya stresskan kat sini 8GB kali 2 unit lagi berbaloi, sebab dia on the dual channel, dan dual channel akan boost korang punya performance nak dibandingkan dengan 16GB satu batang. Pindah pula untuk testing video editing menggunakan Adobe Premiere Pro. Yang ni plugin nama dia Puget Bench, Puget Bench. So dia akan test macam-macam lah, copy paste, playback tu semua. So let's jump straight to kita punya benchmark. Kita dapati 16GB kali 2 unit ataupun kategori 32GB di atas yang paling maximum performance. Tapi dia macam lebih kurang kan. Ya, cikgu lah macam lebih kurang je kan. 8GB campur 16GB tu pun masih lagi sama. Tapi korang jangan keliru, sebab kalau ikutkan deep analysis, dia adalah beberapa skor yang plus minus antara dua ini. Tapi saya memang showkan yang korang ambil 16GB kali 2 batang, sebab dia memang ada sedikit extra performance dan masih lagi value for money. Berpindah pada kategori 16GB, korang tengok, 16GB satu batang 464 nak dibandingkan dengan yang 8GB 2 batang, which is 509. Gila besar kot dia punya performance game, 40 points kot. So nampak tak, memang kepentingan orang kata dual channel di situ. So kita perlu ada 8GB, lagi teruk lah 417. So kalau korang buat video editing, elakkan menggunakan 8GB. Kalau ada duit, tambahlah kepada 8GB kali 2 batang. So nanti dia enable dual channel, kita akan dapat skor yang lebih kurang macam ni, tak lari jauh daripada 32GB. Kemudian kalau macam korang nak pasang korang punya RAM sendiri, korang kena make sure connector korang SODIMM, which is untuk laptop. Tapi kalau untuk PC, dia adalah DIMM, DIMM. So kena bezakan. Dan apa yang korang perlukan biasanya screwdriver kecil, dan satu lagi adalah prying tools, opening prying tools, yang mana korang boleh dapatkan dekat Shopee. Saya lekatkan link pembelian dekat dalam ruangan description lah. And next step yang paling penting adalah korang kena google je lah korang punya spesifik laptop dia apa. Macam saya, Lenovo Legion 5 Gen 6 2021 tak silap, disassembly. Dan korang tengok dekat situ, tengok dulu sama ada korang boleh mampu buat ataupun tak mampu buat. Sebab some laptop memang susah jugalah nak buka. Macam Legion 5 saya ni, I would say 50-50 lah. Dia tak susah sangat, dia tak senang sangat. So kalau korang nak, dipersilakan lah buka sendiri. Tak nak pening kepala, hantar je lah kedai. Nanti Kang jadi tikus baiki labu pula kan. Laptop dah tak jadi laptop, tiba-tiba tak boleh on dan sebagainya. So hantar je kedai. Beli RAM dekat kedai, minta dia pasangkan. Senang. Just in case kepada you guys macam nak tahu lah kan, what does it take untuk buka kata apa, belakang laptop. Dan saya upgrade saya punya RAM sendiri. So biasanya saya akan unscrew semua dulu. Dan perhatikan, dia ada, kalau model saya Lenovo Legion 5 ni, dia ada skru kecil dan juga skru panjang yang lebih kurang macam ni. So jangan hilang jangan hilang skru-skru macam ni, right? Kemudian kita akan ambil prying tools. Kemudian saya akan ambil bahagian depan, saya macam tarik-tarik, jolok-jolok sikit saya punya laptop ni. Nanti korang akan dengar macam bunyi ketak. Maksudnya dia sedang buka lah. Tapi dia punya final process ni yang sedikit susah lah untuk model ni. So saya kena pry daripada tepi, barulah dia boleh buka. Kemudian korang boleh tengok lah, dalam tu ada habuk kan. This is kata apa, opportunity juga untuk saya cleankan juga sebelum saya pasangkan saya punya RAM. Nampak memang berhabuk-habuk ni. Habuk ni lah yang akan menjadikan laptop korang panas. Alright, kemudian laptop dekat mana? Dekat RAM dekat mana? RAM laptop dekat mana? RAM dekat mana? Tu dekat besi tengah tu, which is cover dia kita boleh cabut, which is agak susah sikit. So kena pry sikit, lebih kurang macam ni. Kemudian kita boleh tolak kiri, tolak ke kanan. So nanti RAM dia akan snap dan kita tarik sahaja. Alright, yang ini adalah RAM lama saya, which is 8GB lah kali 2 batang. Okay, so kita tarik sahaja. Kemudian kita akan ambil RAM baru, kita just slot in sahaja dan saya tekan ke bawah, nanti dia bunyi snap, ketak. Lebih kurang macam tu. Alright, sama juga satu lagi batang, which is saya akan tekan macam ni, ketak. So kita dah good to go. Kemudian kita akan letak balik kita punya cover kita yang besi ini. Kemudian kita kena screw balik lah kita punya plate bawah itu supaya nampaklah cantik sikit kita punya laptop dan proper lah.
So conclusion ni korang boleh nampak sendiri, kalau korang betul-betul nak orang kata apa, RAM korang tu value for money, korang ni bukanlah buat kerja video editing yang terlalu heavy sangat. At the same time korang ni lebih berat daripada gaming, in which gaming pun tak berapa nak berat sangat. At the same time budget korang pun tak berapa nak ada sangat. I would say 8 gig kali 2 unit is okay lah untuk anda. Saya rasa harga 150, 160, 170, let's say lah 170, kali 2 batang dalam 300 something, campur pasang tu semua dalam 400 lah. So setakat ini saya rasa RAM itu sangat cantik untuk anda. Tetapi you guys yang betul-betul heavy video editing macam Cikgu Luan sendiri, saya decide untuk upgrade kepada 16GB kali 2 unit, which is memang setakat ni yang saya guna 16GB kali 2 batang ni memang super lah. Memang setakat ni dah kurang lag pada saya punya Adobe Premiere Pro. Dan kalau boleh elakkan 8GB, dah lagi lah 4GB kan. Korang kena at least upgrade sekarang kepada 16GB untuk konteks zaman sekarang lah. So untuk video editing pun ok, dan juga gaming pun for sure ok lah. Itu sajalah kot untuk video kali ni. Apa lagi guys tak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya. Cikgu Luan, Sampuragal, saya Rotan.